يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أصلح إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين والطف بهم يا أرحم الراحمين. أخلص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung pengajian pada perkataan muallif rahimahullah, wala mu'aqqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi amanna bidzalika kullihi wa ayqanna anna kullam min 'indih. Baik, kata pengarang wala mu'aqqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi, iaitu tidak ada seseorang pun yang dapat makna daripada ni ialah tidak ada seseorang pun yang dapat mengalahkan. Sebab ni dia membincangkan tentang masalah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dikalahkan. Maknanya bila sebut la mu'aqqiba, maknanya tidak ada orang yang mengalahkan, dengan makna tidak ada yang boleh menangguhkan ataupun melambatkan apa yang telah Allah Taala tetapkan. Apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Dalam terjemahan ni sebut melambatkan, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil ta'jil, okay? Iaitu dia menangguh-nangguhkan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Seperti urusan kematian contohnya, apabila telah datang ajal seseorang, maknanya telah sampai ajal seseorang terhadap apa yang Allah Ta'ala telah kehendak ajalnya itu pada hari tersebut, pada waktu tersebut, dengan keadaan tersebut dan pada tempat tersebut, maka pastilah berlaku apa yang Allah Ta'ala kehendak. Maka pasti nyawanya akan ditarik pada ketika itu oleh malaikat yang telah Allah Ta'ala tetapkan malaikat itu untuk menarik nyawanya, ataupun malaikat Azrail untuk mencabut nyawanya. Tidak ada yang dapat menangguhkannya, tidak ada yang dapat untuk melambat-lambatkan keputusan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi ajalnya. Begitu juga wala ghaliba li amrih, iaitu disebut wala ghaliba li amrih ini adalah ulangan juga sebenarnya pada kalimah perkataan muallif yang sebelum ni, la radda li qada'i, iaitu tidak ada sesiapa yang dapat mengalahkan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Sebagaimana kita dah sebut sebelum ni, kita akidah ni, especially kita akidah yang dikarang oleh para ulama yang mutaqaddimin, yang terdahulu, kebanyakannya sesuatu masalah itu diulang supaya difahami tentang perkara tersebut dengan lebih jelas, dengan lebih mendalam. Kerana akidah ni adalah masalah yang pokok, maka diulang-ulang perkara tersebut, bukan kerana apa, tapi untuk menjelaskan dengan lebih kefahaman. Maka kata pengarang, amanna bidzalika kullihi wa ayqanna anna kullam min 'indih. Itu jelas bahawasanya kehendak Allah Ta'ala itu pasti akan berlaku. Apa yang Allah kehendak pasti akan berlaku, dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendak pasti tidak akan berlaku. Maka makhluk tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa langsung untuk mengalahkan apa yang Allah Ta'ala kehendakkan, untuk menangguh apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan, untuk menolak apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Semua tu termasuk pada maknanya. Maka kita pun menyatakan, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmih, amanna bidzalika kullih, maka kami berimanlah sekaliannya. Kami berimanlah dengan makna yang telah dijelaskan tadi, bahawasanya masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu akan berlaku. Adapun masyiatul ibad adalah di bawah masyiatullah. Kehendak manusia, kehendak hamba adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kehendak Allah itu pasti akan berlaku. Kehendak makhluk tidak akan berlaku, melainkan Allah Ta'ala berkehendak untuk perkara tersebut berlaku, barulah kehendak berlaku. Maka kehendak kita ini di bawah kehendak Allah. Sebagaimana yang dah kita syarahkan bagi perkataan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah,
ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Kemudian kata pengarang, wa ayqanna anna kullam min indih, dan kami telah yakin. Maknanya bila kita sebut iman, iman tasdiq. Iman maknanya tasdiq, iaitu membenarkan. Okay. Lawan bagi iman tu ialah mendustakan. Lawan bagi iman secara asasnya ialah lawan bagi iman itu mendustakan. Dan tidak termasuk orang yang beriman ialah orang yang ada syak, ada waham dan ada dhan. Tidak termasuk pada makna iman orang yang ada syak, ada waham dan ada dhan terhadap keimanan, terhadap perkara ini. Maknanya kalau dia ada syak, betul ke? Kan? Ataupun dia mewahamkan, ataupun dia menzonkan, dia menyangka bahawasanya perkara tu tak betul, maka itu bukan dikira sebagai iman. Orang yang beriman ni maknanya dia kena keyakinannya itu jazam, putus, qata'. Putus bahawasanya perkara ini iaitu kehendak Allah pasti akan berlaku. Apa yang Allah kehendak pasti akan berlaku, apa yang Allah Ta'ala tidak kehendak tidak akan berlaku. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka kita imaninya. Iman tu maknanya tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi sangsi. Iman tu maknanya memang yakin. 100%. Tidak ada lagi keraguan. Kalau masih ada lagi berbelah bahagi, itu bukan iman. Maka kalau orang dia ada berbelah bahagi tentang masalah ini, maka dia belum lagi dikira beriman. Maka wajib dia mengucap kembali 2 kalimah syahadah. Setelah dia tidak meyakini, tidak mempercayai perkara ini, maka wajib dia kembali mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana ini adalah perkara yang diijma'kan oleh para ulama, dan ini adalah perkara yang disepakati sekalian ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya semua takdir Allah Ta'ala ini pasti akan berlaku, dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendak pasti tidak akan berlaku. Maka tak boleh kita sangsi dan kita ragu-ragu ataupun tidak pasti tentang perkara ini. Kita kena yakin dan pasti. Dan bila kita sebut yakin itu, macam kita sebut tadi lah, dia sebut yakin tu maknanya dia tidak ada syak, waham dan dhan. Dia beriman, dia tasdik, dia membenarkan, kemudian dia membuang segala syak, waham dan dhan, bahawasanya setiap perkara ini semua adalah daripada Allah. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fahamlah kita semua ni milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ada ketetapannya yang telah ditetapkan. Maka apabila berlaku musibah, kita kembalikan semuanya bahawasanya ini adalah ketetapan Allah Taala. Bila berlaku kematian, ini adalah ketetapan Allah. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu bukan untuk kematian je. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu untuk semua musibah. Accident ke, sakit ke, isu Palestin ke, apa ke, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bukan sahaja disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ni, wa ayqanna anna kullam min indih ni, hanya semata-mata pada masalah qadar ni. Tidak, tetapi keseluruhannya. Kerana kullan itu merujuk kepada perbahasan seluruhnya. Perbahasan seluruhnya tentang perkara-perkara yang terkait dengan masalah takdir tadi dan masalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iradah, dan juga sifat ilmu Allah, dan juga sifat takdir Allah, dan sifat iradahnya. Itu semua kita imani tanpa ada keraguan. Kemudian ini adalah penutup sementara, belum lagi penutup sekaliannya. Ini adalah penutup sementara dalam bab ilahiyah, dalam bab ketuhanan. Kemudian dimasuk seolah macam Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini membincangkan tentang apa yang terkandung di dalam makna syahadah yang pertama, muqtada' asyhadatain. Sedang kitab ni tebal lagi. Ada perbahasan-perbahasan lain lagi tentang ketuhanan. Tapi dia ambil setakat tu dulu. Maka dia masuk pula pada makna syahadah yang kedua. Kalau kita ambil kitab Muqtada' Asyhadatain oleh Al-Imam Abdul Ghani An-Nablusi, maka kita faham bahawasanya ia sekadar sampai situ. Tapi bukan makna tak ada syarahan yang lebih lagi, ada. Cuma dia masuk pula dalam perbahasan yang seterusnya tentang bab
kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata pengarang, wa anna Muhammadan wa anna dalam matan yang saya ambil ni adalah wa inna. Bagi siapa yang ada pegang hard copy, boleh ubah wa anna itu dibaca inna, kerana apa yang saya talaqi itu inna, maka dibaca inna. Baik, kata pengarang, wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada wa innahu khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin wa habibu rabbil alamin. Baik, kata pengarang, dan sesungguhnya itu kita meyakini bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu, hambanya. Ini secara tak langsung jelas 100% menolak ajaran amma. Ajaran amma. Kita sebut ajaran amma ni kerap juga 2-3 kali dalam kelas ni, supaya dijelaskan pada yang di luar sana yang mengikuti kuliah ni, jangan terpedaya dengan mutasawwifah, golongan yang pura-pura sufi, yang bawa ajaran Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah, berdasarkan kepada ajaran hakikat Muhammadiyah. Maka dia kata hakikat Muhammad tu adalah Allah, wal'iyadu billah. Dia panggil ajaran ni ajaran amma, Allah Muhammad, Muhammad Allah. Kalau sekarang dipopularkan oleh Suhani yang dah pindah ke New Zealand tu, maka hati-hati. Sebab tu dalam mana-mana kita akidah pun, dia pasti akan jelaskan tentang Muhammad itu pertama disebut abduhu. Abduhu ni maknanya jelas, Muhammad ni adalah hamba. Muhammad ni adalah hamba. Maka hamba ini bererti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan pencipta. Baginda bukan Allah, bukan seperti golongan Kristian yang kafir yang mana mereka mengatakan bahawasanya Isa adalah Allah. Adapun Nabi Muhammad itu adalah abduhu, hambanya. Maknanya daripada jenis makhluk. Dan daripada makhluk itu pula Nabi Muhammad ini adalah jenis bashar, manusia. Tetapi rutbahnya, martabat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah a'la rutbah. Itu rutbah martabat yang paling tinggi. Khair khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah. Al-Mustafa, yang terpilih. Yang terpilih kat sini, Al-Mustafa ni yang terpilih, yakni yang telah Allah Ta'ala muliakan dengan nubuwah. Yang Allah Ta'ala muliakan dengan kenabian. Wa nabiyyuhul mujtaba. Mujtaba dengan Mustafa lebih kurang maknanya. Dalam bahasa Arab, bila kita sebut Mustafa, Mujtaba, sama makna. Itu yang terpilih. Yang selected, yang the chosen one. Selected dengan chosen. Lebih kurang maknanya. Itu Mustafa dan Mujtaba. Wa rasuluhul murtada, dan rasulnya, utusannya. Nabi dan Rasul pada qaul jumhur yang lebih tepat, Nabi dan Rasul kedua-duanya adalah menyampaikan. Nabi dan Rasul kedua-duanya menyampaikan. Walaupun mungkin kita jumpa ta'rifan mutaakhirin yang kata Rasul tidak menyampaikan, Rasul diperintahkan untuk menyampaikan, Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun ta'rifan ni dia kurang tepat dengan ayat Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Allah Ta'ala guna kalimah فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ. Allah Ta'ala telah mengutuskan para Nabi. Nabi ni lebih ashmal, lebih syumul, lebih umum, lebih meliputi berbanding dengan Rasul, kerana jumlah Nabi itu lebih ramai, 124,000 orang Nabi dan 313 daripadanya adalah Rasul. Maka bila Allah Ta'ala berfirman فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ, Allah Ta'ala guna umum, An-Nabiyyin, ayat yang am. Kalau dalam ilmu usul, ayat yang am
Nas yang am dikekalkan am, sehingga ada nas yang mentakhsiskannya. Kalau tak ada nas yang mentakhsiskannya, maka dia kekal am. Dalam ayat ni kekal am kerana dia am. Maka bila disebut faba'athallahu an-nabiyyin, kemudian Allah Taala berikan sifat mereka, mubasyirina wa mundhirin, tanggungjawab mereka. Apa dia? Para nabi ni tugasnya ialah mubasyirin, menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman. Dengan apa? Dengan syurga. Jika kalian beriman, kalian mati dalam keadaan beriman, maka kalian akan diridai Allah dan masuk dalam syurga. Wa mundhirin, dan mereka memberi peringatan tentang azab api neraka, beri ancaman. Kalau kalian tidak beriman, wahai orang-orang kafir, tidak beriman, maka kalian akan diazab di dalam api neraka. Orang Islam kena faham masalah ni dan kena stick dalam masalah ni dan kena proud dalam masalah ni. Kerana agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Sebagaimana firman Allah, inna ad-dina indallahil Islam. Agama para anbiya semuanya Islam. Agama para anbiya semuanya Islam. Tidak ada agama para nabi Kristian ataupun Judaism ataupun Hindu ataupun Buddha dan sebagainya. Semua agama para nabi adalah agama Islam. Yang membezakan para nabi ni adalah syariat. Yang membezakan para nabi ni adalah syariat yang Allah Ta'ala wahyukan kepada para rasulnya. Maka beza di antara nabi dan rasulnya apa dia? Beza syariat. Para rasul diutuskan untuk mendatangkan dengan syariat yang baru, sama ada keseluruhan atau sebahagian. Maka para rasul ni mereka memansuhkan syariat rasul sebelumnya, sama ada seluruhnya atau sebahagiannya. Itu para rasul. Adapun para nabi ni, para nabi ni dia bawa aje syariat rasul yang diutuskan sebelumnya. Nabi ni dia bawah daripada rasul, daripada sudut rutbah. Kerana nabi ni bukan rasul, tapi setiap rasul adalah nabi. Maka kalau nabi yang bukan rasul, dia hanya carry forward je. Dia carry forward je syariat yang rasul sebelumnya bawa. Andaikan ada seorang rasul, ada wahyu padanya, ada kitab padanya, atau suhuf, kemudian dibawa syariat, sama ada syariat itu dimansuhkan oleh rasul setelahnya, ataupun syariat itu diteruskan oleh nabi yang setelahnya. Jika tidak ada rasul setelahnya, maka nabi dah. Kerana pada zaman dahulu, setelah wafatnya seorang rasul, maka Allah Ta'ala akan utuskan nabi atau rasul yang lain. Maka nabi-nabi inilah yang akan carry syariat rasulnya. Sehinggalah nabi ni wafat contohnya. Dan nabi yang paling banyak adalah pada Bani Israel. Dan mereka banyak membunuh Bani Israel. Bani Israel ini paling banyak membunuh para anbiya. Kerana itu Bani Israel ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai laknat. Itu kena baca sejarah lah, kita tak cerita lah dalam secara detail. Tapi mereka lah yang paling banyak bunuh para anbiya. Mereka lah paling banyak bunuh para anbiya. Dan para anbiya ini kebanyakan ni daripada Bani Israel, kebanyakan. Kemudian para anbiya ini mereka forward je syariat rasul sebelumnya. Sehinggalah mereka ni wafat. Kalau Allah Ta'ala utuskan rasul yang baru, maka rasul ni dia akan memansuhkan syariat rasul sebelumnya tadi. Sama ada seluruhnya atau sebahagiannya. Seperti syariat Injil memansuhkan syariat Taurat, syariat Al-Quran memasukkan syariat kitab sebelumnya. Begitulah keadaannya. Maka itu beza di antara Rasul dan Nabi. Kedua-duanya menyampaikan. Kerana kalau tidak menyampaikan, apa hikmah perutusan para anbiya? Mereka menyampaikan. Mereka membawa dakwah. Kemudian, kata pengarang, wa rasuluhul murtada, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya yang murtada. Wa innahu khatamul anbiya. Ini semua adalah bila kita sebut kalimah wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhul mustafa wa nabiyul mujtaba wa rasuluhul murtada, semua ni ialah penambahan kepada pujian ke atas nabi kita. Mustafa dan mujtaba maknanya sama. Adapun murtada itu
adalah tambahan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuai dengan keagungan baginda. Adapun daripada sudut makna Mustafa dan Mujtaba itu maknanya lebih lagi. Dia punya daripada sudut penambahan makna ataupun kaya makna kemuliaan tu, Mustafa dan Mujtaba itu lebih daripada Murtada. Fayajibul imanu, maka wajiblah beriman bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Bahawasanya Nabi itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa innahu khatamul anbiya. Di sini boleh kita baca khatamul anbiya atau khatimul anbiya. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh kita baca. Tetapi di sini perlu kita faham makna khatam di sini adalah penutup. Bukan seperti yang dipegang oleh golongan Ahmadiyah, Qadiyaniyah. Sekarang ajaran Ahmadi dia dah lebih kita panggil apa nama tu, lebih advance sekarang ni. Memang dia orang dah terang-terang dah religion of Ahmadi. Itu adalah Qadiyani punya ajaran ni. Maka mereka meyakini bahawasanya Mirza Ghulam Ahmad tu adalah Nabi. Sedangkan Nabi SAW bersabda, la nabiyyu ba'di, tidak ada lagi kenabian setelah. Maka tidak ada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Maka mereka kata, tak ada Nabi setelah Muhammad. Khatam ni, bila sebut wa innahu khatamul anbiya, khatam ni adalah cincin, kata dia. Dia kata cincin. Maka dia kata cincin tu kerana Nabi Muhammad ni yang paling menyerlah. Yang paling menyerlah di kalangan mereka. Tapi bukan bermakna khatam ini penutup. Itu di sisi Qadiyaniyah, Ahmadiyah. Maka mereka beriman bahawasanya setelah Nabi Muhammad ni ada Nabi yang lain. Dan Nabi itu adalah Ahmadi tadi. Mirza Ghulam Ahmad tadi. Mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad ni adalah Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi Mirza Ghulam Ahmad ni dia bawa ajaran Ahmadi ni tersebar ke Malaysia. Dan sekarang mereka dah declare ajaran itu adalah agama. Bukan lagi serpihan orang yang menyandarkan diri pada Islam. Mereka dah tak mengaku Islam dah. Mereka mengaku bahawasanya mereka adalah agama Ahmadi. Lalu mereka kata agama Ahmadi ni religion of peace. Okay, Ahmadi. Kalau di Malaysia sekarang ni dia declare website dia Ansar of Malaysia. Okay, Ansar of Malaysia website dia. Okay. Jadi kita bagi tahu ni supaya kita hati-hati pantau anak kita. Saya sharekan bagi yang dalam Facebook ni, kalau ada yang tengok lah dalam Facebook ni, boleh Google sendirilah nanti. Yang ni dia. Nampak lah. Ni dia. Okay. Ajarannya. The Ahmadi Religion of Peace and Light. Okay, ni. So dia memang declare dia bukan Islam lah. Dia declare dia agama Ahmadi. Sebab apa? Sebab kalau dia declare Islam, dia ni akan berada di bawah kuasa sultan dan berada di bawah kuasa Majlis Agama Islam Negeri. Dia tak ada malu dah. Dia memang terang-terangan. Kalau tengok kat sini dia memang terang-terangan. Muka-muka ni semua pun dia tak sorok. Siapa yang ikut ajaran dia semua ni, dia memang declare terang-terangan. Mereka memang tak ada sorok-sorok agama ni. Sebelum ni mereka kata mereka ni adalah serpihan mazhab lah. Serpihan mazhab yang mana
mereka mengaku Islam lah, Islam, tetapi ada nabi, iaitu Nabi apa nama ni, Nabi Ahmadi tu, Mirza Ghulam Ahmad ni. Tapi jika mereka mengaku Islam, mereka akan duduk di bawah kuasa Majlis Agama Islam Selangor. Kalau di Malaysia ni, pusat mereka di Selangor lah. Mereka akan berpusat di Selangor, maka mereka akan di bawah kuasa Sultan dan juga Majlis Agama Islam dan juga Jabatan Agama Islam. Maka mereka declare bukan lagi agama Islam. Sebab bila dibawa ke Mahkamah Sivil, mereka menang melawan dengan JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. Sebab menangnya sebab mahkamah putuskan mereka boleh mengamalkan kepercayaan mereka. Sebab mereka declare agama. Okay. Sorry. Sebab mereka declare agama. Jadi bila mereka declare agama, apa yang berlaku ialah JAIS tak boleh buat apa-apa lah. Seumpama orang yang declare mereka Kristian, seumpama orang yang declare mereka adalah Buddha dan sebagainya, keperlembagaan menjamin kebebasan tu. Maknanya bukan kebebasan apa, iaitu perlembagaan menjamin penganut agama lain berhak mengamalkan agama mereka di Malaysia. Maka agama Ahmadi ni termasuklah bawah jaminan perlembagaan persekutuan. Tapi kalau dia declare di Islam, dia duduk bawah fasal ataupun di bawah perlembagaan itu, di bawah senarai negeri-negeri. Senarai 2 jadual 9 tu tentang kuasa raja dan kuasa majlis tu. Maka bila mereka declare agama baru, automatik dia dilindungi oleh perlembagaan. Maka hati-hatilah. Kita kena rajin berhati anak kita, isteri kita tentang agama ni. Kerana bahayanya ialah jika mereka terikut, bahaya. Okay. Walaupun mereka ni dipantau oleh polis, PJRM dan sebagainya, kerana dikhawatiri ada unsur-unsur terorisme dan sebagainya, tetapi daripada sudut jaminan hak mereka untuk mengamalkan agama mereka tu, nampak macam mana kan lembagaan macam tu. Inilah dia. So kalau kita sebut jelas menyeleweng ke apa pun, dia orang tak kisah. Dia orang tak kisah sebab dia orang memang mengaku bahawasanya mereka ni bukan agama Islam. Problem dia. Okay. Jadi muslimin dan muslimat, hati-hati dengan ajaran ni. Kita faham akidah kita ialah tiada lagi Nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi kita adalah Nabi yang terakhir, tapi baginda adalah Nabi yang paling mulia, Sayyidul Mursalin. Baik, kata pengarang, wa Sayyidul Mursalin. Nabi adalah penghulu yang terulung di kalangan para rasul. Wa Habib Rabbil Alamin. Habib dekat sini janganlah kita terjemah kekasih Allah dengan makna Allah Ta'ala tu ada perasaan infial, kasih sayang tu. Sebagian orang dia sebut kan, Allah sayang, kalau difaham dengan makna infial tu salah lah. Kerana Allah Ta'ala tu maha suci daripada infialat, maha suci daripada perasaan-perasaan ni. Tapi kita sebut Allah Ta'ala meridai. Gelaran Habib ni Khalil. Gelaran Habib ataupun Khalil lebih tinggi lagi lah. Okay. Khalilullah, gelaran Khalilullah hanya ada dua sahaja. Hanya ada dua sahaja para anbiya yang mendapat gelaran Khalilullah. Yang pertama ialah Nabi kita Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Khalil ni mencapai darjat yang paling tinggi di kalangan para anbiya. Yang paling tinggi adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat gelaran Khalilullah. Kemudian kata pengarang, ada syarahan lagi. Ada syarahan lagi pada perutusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutuskan kepada ins wal jin, kepada sekalian manusia dan jin. Keputusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah untuk manusia dan jin. Maka di kalangan manusia itu ada beriman, ada yang kufur. Lately
timbul perbahasan tentang jangan panggil orang kafir ni dengan kafir, panggil dia Muslim. Kita ikut Al-Quran. Kita ikut Al-Quran. Kita beriman dengan Al-Quran, maka kita ikut Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun. Perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Orang yang tidak beriman dia orang kafir. Orang yang tak beriman ni orang kafir. Kalau orang kafir tak nak dipanggil sebagai kafir, maka masuklah Islam. Maka nescaya kita akan panggil mereka ini adalah saudara kita. Dia pun jika mereka tidak beriman, maka mereka kafir. Lawan bagi iman kufur. Janganlah kita rasa sangsi ataupun rasa takut-takut nak memanggil mereka itu kafir. Itu kena jelas mereka itu orang kafir. Maka di sini mereka para anbiya serta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bincang tentang Nabi kita. Mab'utsun lil ins wal jin. Maka Nabi kita ni diutuskan kepada sekalian manusia dan jin. Maka manusia tu ada yang Muslim, ada yang kafir. Jin juga ada yang Muslim, ada yang kafir. Kepada orang Arab dan juga orang Ajam. Itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan di Makkah, dibesarkan di Makkah, diutuskan di Makkah dan berhijrah ke Madinatul Munawwarah dan wafat di Madinatul Munawwarah dan dikebumikan di Madinatul Munawwarah. Itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila disebut Imamul Atqiya dalam kitab ni tadi, sorry anda terskip tadi. Wa Imamul Atqiya iaitu pemimpin sekalian orang yang bertakwa. Kerana Nabi SAW di hari akhirat, di hari kiamat, Nabi SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamati wala fakhr. Aku adalah sayyid waladi Adam. Aku adalah penghulu sekalian anak Adam. Maka Nabi SAW akan mendahului sekalian manusia. Yang para orang bertakwa ni, Nabi akan berada di hadapan sekali mendahului mereka di hari kiamat. Dan di sana Nabi akan ada panjinya. Panji itu dipanggil Liwa'ul Hamd. Liwa'ul Hamd. Itu panji Nabi kita SAW adalah Liwa'ul Hamd. Dan Nabi SAW sabda, Adamu fa'man siwahu minal anbiya'i tahta liwa'i yawmal qiyamah. Nabi Adam dan selain daripadanya di kalangan para Nabi, tahta liwa'i, di bawah panjiku. Maknanya Nabi muqaddam. Nabi ni yang mendahului, yang di hadapan. Yawmal qiyamah. Ikut Nabi itu ramai. Nabi kita SAW. Ahlul Jannah, penduduk syurga itu ada 120 saf. Ada 120 saf. Kita dipanggil sebagai thuluthai Ahlul Jannah. 2/3 Ahlul Jannah. 2/3 Ahlul Jannah itu adalah umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Daripada 120 saf itu 80 saf daripadanya adalah umat Muhammad yang akan masuk dalam syurga. Maka itu adalah sedikit daripada syarahan yang tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata pengarang, wa kullu da'wa nubuwatin. Dalam matan yang kita share ni, yang terjemah ni, ada alif lam ada alif lam ni. Dalam matan saya tak ada alif lam. Maka buang alif lam. Dibaca wa kullu da'wa nubuwatin. Okay. Walaupun betul, sudut bahasa betul, tapi daripada sudut talaqinya, sebab saya ambil matan ni begini, maka antum tulis begitu. Wa kullu da'wa nubuwatin ba'da nubuwatihi.
Ni dalam ni ba'dahu. Okey. Kalau dalam matan yang saya ambil ba'da nubuwatihi. Maka tolong ubah, siapa yang ada hard copy tolong ubah. Wa kullu da'wa nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa hawa. Dia ada orang mesej. PDF yang mana, yang terjemah ke yang matan yang anda ambil ni? Kalau matan yang anda ambil ni, insyaAllah dia nak share kan, dia nak cari. Ini sebab permintaan daripada sebahagian daripada kita ni, dia nak yang terjemah supaya senang faham kan. Jadi tak apalah, cuma bila kita baca matan yang Arab tu, kita ikut apa yang anda dah talaki. Sebab dia punya isnad tu kan, an tu, bagi kita ambil sebiji-sebiji lah apa yang disebut oleh guru kita. Baik, kita sambung nanti insyaAllah. Saya share insyaAllah. Saya share dalam grup nanti. Baik, kata pengarang wa kullu da'wa nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa hawa. Maka setiap pendakwaan kenabian, seperti dakwaan Mirza Ghulam Ahmad tadi, setelah daripada kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dakwaannya itu adalah batilah. Batilah ni batil, tertolak, sesat, serta mengikut hawa nafsu. Dan sebarang dakwaan kenabian setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan setakat dihukumkan sesat, bahkan kufur. Bahkan kufur. Wal iyad billahi ta'ala. Warid dalam hadis Bukhari, juga Al-Hakim dalam Mustadrak, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nabiyyu ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Maknanya Nabi jelas menyatakan bahawasanya tidak ada lagi kenabian setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan golongan Qadiani, wal iyad billah, mereka mentakwilkan ayat dengan takwil yang batil. Sebagaimana kita sebut tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat wa khataman nabiyyin, mereka takwilkan ayat ni. Mereka kata bahawasanya khatam itu zina, perhiasan tadilah, cincin tadi. Maka dia kata Ghulam Ahmad tu juga adalah Nabi dan Rasul. Wal'iyadzubillah. Ini adalah kekufuran dan kesesatan. Mereka juga mentakwilkan ayat Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Surat Al-Hajj. Yastafi, dekat sini ada pembahasan para ulama tentang fi'il. Tentang fi'il mudhari' dan sebagainya. Maka diletak dekat sini ialah bukan bermakna Allah Ta'ala menggunakan nubuwah di situ. Tapi mereka menggunakan dalil ini bahawasanya harus kenabian. Setelah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati dengan dakwaan mereka. Hati-hati dengan dakwaan golongan Qadiani. Kata pengarang, wa huwal mab'utsu ila 'ammatil jin wa kaffatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad dhiya. Kata pengarang, dan dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada sekalian jin dan manusia. Baik, apa beza jin dan manusia? Jin ni makhluk yang diciptakan daripada api. Jin diciptakan daripada api. Adapun manusia diciptakan daripada tin, daripada tanah liat. Dan jin ni abuhum wa ra'isuhum adalah iblis. Bagi jin yang kufur dipanggil syaitan. Kepalanya dan bapanya adalah iblis. Dan iblis, suatu ketika iblis pernah menjadi hamba Allah yang taat lagi beriman.
Dan iblis ini bukanlah ketua para malaikat. Iblis bukanlah ketua para malaikat. Adapun iblis adalah jin yang mana suatu ketika dia taat. Adapun setelah Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS, maka iblis itu dia ingkar untuk sujud kepada Adam dengan sujud memuliakan. Dia ingkar perintah Allah. Dan dia aba wastakbar. Dia angkuh dan bongkak, sombong. Dan dia kata, ana khairu minhu, khalaqtani minan nar, wa khalaqtahu min turab. Aku lebih mulia daripada Adam, kata iblis. Engkau telah ciptakan aku daripada api, sedang Adam itu daripada tanah. Maka bagi iblis, kemuliaan itu adalah daripada unsurnya. Sama macam golongan Yahudi sekarang. Sama macam golongan Yahudi. Kerana Yahudi itu iblis. Yahudi itu adalah perangai iblis. Atullahi alaihim. Yahudi ni dia rasa dia paling special, dia paling mulia. Kerana dia adalah daripada Israel, daripada Bani Israel. Dari Israel. Daripada Ishaq. Keturunan Ishaq. Di sisi golongan Yahudi ni, keturunan Ishaq ini adalah keturunan yang mulia kerana Ishaq ini adalah anak kandung Ibrahim daripada Sarah yang merupakan seorang wanita yang merdeka. Di sisi Yahudi ya. Maka wanita yang merdeka dengan suami yang merdeka itu mulia. Sedangkan Hajar, ibu kepada Nabi kita Ismail alaihissalam, adalah suatu ketika hamba kepada Sarah. Kemudian Sarah mengahwinkan, yakni Sarah memberi, kalau Sarah memberi, maknanya Sarah meredai, istilah kena betul. Sarah meredai Nabi Ibrahim AS bernikah dengan Hajar. Maka berkahwinlah Nabi kita Ibrahim AS dengan Hajar dan dikurniakan anak Ismail AS. Daripada Ismail inilah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun daripada Ishaq itu lahirlah lahirlah Bani Israel, yang mana daripada mereka lahirlah nabi-nabi yang lain. Okay. Maka ramai pada nabi itu daripada Bani Israel sebagaimana kita dah jelaskan tadi. Maka mereka ni menantikan dengan penuh harapan Nabi akhir zaman itu adalah daripada bangsa mereka. Tapi Allah Ta'ala yang maha berkehendak, Allah Ta'ala berkehendak untuk Nabi yang terakhir itu daripada Quraisy, pada Arab yang mulia. Sedang Arab itu bahasanya adalah bahasa ahli jannah, bahasa syurga. Al-Quran itu adalah sebaik-baik kitab, kerana Quran itu adalah kitab kepada Nabi yang sebaik-baik Nabi. Maka mereka merasa hasad. Hasad kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan hasad kepada orang Arab. Maka mereka berdendam dengan umat Islam. Maka dendam ni dendam yang tak akan bersudah sampai hari kiamat. Kerana Allah Ta'ala guna kalimah lan tarda ankal yahud. Lan ni takbid. Bahasa Arab lan ni takbid. Maknanya takbid ni sampai hari kiamat. Mereka ni takkan redha terhadap umat Islam. Itu yang berlaku kita sekarang. Nak tak nak kita kena ada simpati kepada saudara kita di Palestin. Dan dalam masa yang sama kita berazam dalam hati. Kerana azam itu kita dapat pahala. Azam dalam hati, azam sungguhlah. Maknanya kalau berlaku memang kita buat. Kita azam sungguh dalam hati. Kalaulah Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk pergi jihad di Palestin, kita ada kemampuan untuk berjihad di Palestin, maka kita pergi. Kena azam. Bila kita azam sungguh-sungguh tu, maknanya kalau berlaku benda tu memang kita pergilah. Janganlah aku dah azam dah, tapi benda tu berlaku, tiba-tiba datang seruan orang nak bagi kita, okay, aku tanggung kau pergi Palestin jihad, ada kemampuan pergi berjihad. Tiba dia kata, alamak, nanti anak aku nak makan macam mana? Itu belum azam lagi lah.
Kalau nak dapat pahala kena azam sungguh lah. Ha? Untuk kita pergi ke Palestin, mempertahankan Al-Aqsa. Al-Aqsa itu mulia. Al-Aqsa itu mulia. Masjid kedua yang dibina atas muka bumi milik Allah Ta'ala ni adalah Masjidil Aqsa. Dibina 40 tahun oleh Adam AS. 40 tahun setelah pembinaan Masjidil Haram, Kaabah. Kemudian Nabi Adam diperintah oleh Allah membina Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa itu mulia. Mulia. Kemudiannya Masjidil Aqsa itu adalah tempat tujunya Nabi Ibrahim AS. Apabila Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim pergi ke Palestin setelah Nabi Ibrahim keluar daripada kerajaan Namrud, pergi ke Palestin, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Itu juga Nabi Musa AS berdoa kepada Allah supaya sampaikan kepada Al-Aqsa dengan jarak satu balingan batu, kan? Ya Allah Ta'ala beri Musa AS sampai ke tanah tersebut, namun tak hampir dengan Masjidil Aqsa, Nabi Musa wafat, dikebumikan, dimakamkan di sana. Dan Masjidil Aqsa ini adalah tempat tujunya Nabi kita pada malam Isra. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alladzi barakna haulah, yang telah kami muliakan, yang telah kami berkatikan sekelilingnya. Al-Aqsa dihimpunkan para anbiya 124,000 orang pada malam tersebut untuk salat bersama dengan Nabi kita, mengimamkan. Maka bumi itu adalah bumi yang pernah dipijak oleh 124,000 orang Nabi. Tidak ada tanah lain yang pernah dipijak secara serentak pada suatu ketika, pada suatu masa. 124,000 orang Nabi meletakkan tapak kaki mereka yang mulia ini, melainkan di Al-Aqsa. Subhanallahil-azim. Masjid ketiga paling afdal. Masjid ketiga paling afdal. Maka hendaklah kita ada azam cinta kepada Al-Aqsa. Azam tu kena sungguh-sungguh dalam hati. Sentiasa doakan saudara kita di Palestin. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kemenangan pada mereka. Maka semua para anbiya pernah berada di sana. Dan kota ini pernah dibuka oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, sebagaimana yang kita tahu. Kemudian dibuka oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ada kisah yang panjang. Apakah resipi kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi? Dan kemudiannya yang terakhir ialah Sultan Abdul Hamid Al-Thani yang mempertahankan, bukan membuka, yang mempertahankan Al-Aqsa, sehingga British nak bayar berjuta-juta kepada Sultan Abdul Hamid, dan British jamin beliau akan dikekalkan pada kerajaannya, kuasanya. Maknanya kekal jadi raja boneka lah. Maka Sultan Abdul Hamid Al-Thani menyebut bahawasanya jika dicincang tubuhku, tidak akan aku serahkan Al-Aqsa ini, kerana Al-Aqsa ini bukan milikku, milik umat Islam. Jadi kita kena ada semangat itulah untuk membebaskan Al-Aqsa. Sultan Nuruddin pernah berkata, Sultan Nuruddin pernah dilihat mukanya tidak pernah senyum, sentiasa muram, berduka. Maka bila ditanya kepada beliau, baginda, kenapakah Sultan sering berduka? Maka kata Sultan, aku malu dengan Allah kerana Al-Aqsa masih lagi berada di tangan penjajah, sedang aku tidak mampu berbuat apa-apa. Subhanallahil-azim. Maka kita wajib mencintai Al-Aqsa, mempertahankan Al-Aqsa. Baik. Kemudian kembali pada kisah Iblis tadi. Maka Iblis kufur. Iblis kufur. Dia tak pernah jadi ketua malaikat. Itu kisah Israiliyat tu. Jangan percaya lah. Dan dalam Al-Quran jelas menyebut wa kana minal jin. Iblis tu daripada jin, keturunan jin. Maka Iblis ni jadi kufur, jadi kafir. Dan dia tak pernah jadi di kalangan malaikat. Dia adalah jin. Malaikat daripada cahaya, jin daripada api. Maka diutuskan
Rasulullah untuk sekalian jin. Ada sebahagian jin beriman, ada sebahagian jin kafir. Begitu juga wakafatil wara. Begitu juga sekalian al-wara. Al-wara ni al-insan. Dalam bahasa Arab al-wara ialah al-insan, ya, manusia. Manusia ni bapanya adalah Adam alaihissalam. Dan Adam itu the only Adam. Hanya ada satu Adam. Jangan percaya sekarang dah ada dah sebahagian umat Islam yang terpengaruh dengan teori evolusi ni. Kemudian bila kita menolak, mereka sekarang cuba nak bermusuh dengan ulama-ulama yang menolak teori evolusi ni. Hati-hati ya. Dah ada yang bawa teori evolusi ni. Nak bincangkan bukan daripada sudut Darwin dan sebagainya, bincangkan kononnya daripada sudut yang lain lah. Islam tidak menolak Islam menolak teori evolusi. Kerana apa? Kerana evolusi ini menafikan penciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka percaya evolusi ini adalah mereka yang percaya bahawasanya kita ni sentiasa evolve tanpa Allah Taala menciptakan. Evolve sendiri. Wala'iyadzubillah. Itu adalah salah. Dan kalau manusia itu berubah daripada satu rupa kepada rupa yang lain, itu berlaku dengan ciptaan Allah. Bukan kerana mereka berevolusi. Golongan Yahudi yang dibalakkan oleh Allah, yang mereka menangkap ikan pada hari Sabtu, sehingga mereka menyebut Black Sabbath. Black Sabbath ya. Ditukarkan jadi beruk. Bukan sebab evolusi. Allah Ta'ala nak tukarkan. Allah berkuasa untuk menjadikan mereka daripada kalangan beruk. Maka yang ada manusia tukar jadi beruk ada. Itu Yahudi itulah. Ya. Tapi tak ada lagi beruk jadi manusia. Walaupun Allah mampu, Allah berkuasa untuk jadikan beruk itu sebagai manusia. Tetapi dalam kes ini kita menolak teori evolusi. Dan kita menolak juga ada Adam sebelum Adam. Hati-hati ya. Ada dah sekarang. Mereka kata, sebelum Nabi Adam itu ada Adam lain, ada 1000 Adam. Ada 1000 Adam. Kita juga menolak pandangan kelompok ni. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, min nafsin wahidah. Daripada jiwa yang satu. Satu tu Adam lah. Kalau ada Adam sebenarnya lain, secara Allah Ta'ala sebut banyak lagi. Para ulama itu, min nafsin wahidah, ijma' para ulama. Min nafsin wahidah itu adalah Adam alaihissalam. Yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai manusia yang pertama dan Nabi yang pertama dan Rasul yang pertama. Diutuskan bil haqqi wal huda. Dengan kebenaran dan petunjuknya. Okay. Sebahagian ulama menyatakan bahawasanya diutuskan juga Nabi itu kepada para malaikat. Maknanya perutusan Nabi kita ini juga adalah kepada malaikat. Tetapi perutusan itu bukan perutusan sebagaimana perutusan kepada kita. Mengajak manusia supaya menyembah Allah kerana malaikat memang dah menyembah Allah. Bukan mengajak malaikat supaya beribadah kepada Allah kerana malaikat memang beribadah kepada Allah. Tetapi perutusan itu, kata para ulama, wa ba'dhum yaquluna mursalun ilal malaikati risalatan tashrif. Perutusan untuk memuliakan para malaikat. Untuk memuliakan para malaikat. Wa bin nuri wa dhiya, dengan cahaya dan sinarannya. Dengan cahaya apa? Dengan cahaya Islam dan cahaya iman. Itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pun ringkas juga. Lepas tu matan setelahnya menyambung matannya itu kepada masalah yang berlaku, iaitu tentang masalah sifat kalam Allah. Nanti kita akan bicara pada sesi akan datang. Baik, ada soalan ke? Yang kurang jelas? Alhamdulillah. Jelas semua. Kita sambung lagi pada sesi akan datang.